Perkongsian pagi ini di MHI, Khamis 14 April. Inspirasi bersama pemuda bersemangat wajah. Cacat fizikal bukanlah penghalang untuk berniaga di Bazar Ramadan. Kenali Hijaz, seorang OKU yang menjual kuih tradisional peneram. Adakah stres ketika memandu boleh menjadi punca kemalangan? Bagaimana nak elak stres? Dan adakah ada kaitan dengan cara pemanduan yang berhemah? Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini bersama saya Fetri Yahya. Dan juga saya Hazrina Kasim akan membawakan pelbagai perkongsian dan juga topik perbincangan menarik sepanjang 1 jam ini. Jadi terus setia bersama dengan kami. Cik Rina, kita dah 12 Ramadan. Betul. Macam pejam ceria ya. Sekejap saja dah hampir kepada pertengahan Ramadan. Itu dia. Sebab tadi saya tengok Rina pun macam ada masa dia berzikir, memantap keikhlasan. Semoga terisi dengan perkara yang penuh dengan kebaikan. Dan juga kita melihat dan juga mencari-cari di mana inspirasi ada. Kalau kita tengok sekarang ni kan, walaupun Ramadan di laman sosial macam-macam isu, jabatan netizen sibuk ya mengupas. Kalau boleh kita kena pandai-pandai untuk menjaga hati, minda, jiwa. Sebab Ramadan ni bulan tarbiyah, kena betul kita sungguh-sungguh untuk jadi insan yang lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah, dan pastinya juga kita di Malaysia hari ini ingin kongsikan kisah inspirasi seorang remaja OKU yang baru berusia 23 tahun tapi mempunyai jiwa yang besar, semangat yang cukup kental, biarpun kudung kedua-dua belah tangannya, namun mampu lagi berusaha untuk mencari rezeki dengan meniaga kuih peneram di Bazar Ramadan dan juga di Pasar Malam. Itu dia. Cuba betul-betul kalau utara panggil apa? Cok peneram. Okey, itulah yang dijualnya, memang menjadi tarikan dan ada personanya. Tapi kita tak tahulah macam mana dia berkarya ataupun masak-masak semua menjualan dalam keadaan yang terbatas. Betul. Kita ni karya yang cukup sebi pun rasa macam penat, tapi bagi insan bernama cantik ini namanya Hijaz, macam mana dia adaptasi semua itu? Kalau Hijaz mampu lakukan, apatah lagi kita sebagai manusia normal tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Sekejap lagi perkongsiannya bersama dengan Hijaz Syafiee. Selain kita juga nak tinjau, dikatakan Malaysia ni antara negara top 10 kalau di jalan raya. Pemanduannya memang mengundang stres. Okey. Kita tengoklah kadang orang tu nampak macam baik, sopan, tapi bila dia masuk dalam kereta, pegang steering, tiba-tiba bertukar jadi karakter. Ada yang macam suka tekan horn, hanya kerana horn boleh bertumbuk, boleh bergaduh, macam-macam lah ya. Di atas jalan tu macam-macam dugaan yang boleh berlaku. Ini yang kita nak bawakan sekejap saja lagi, perbincangan topik berkenaan dengan adakah benar stres ini boleh mengundang kemalangan. Memandangkan satu platform telah pun membuat kajian berkenaan dengan keadaan stres dalam pemanduan di negara kita. Katanya kita menduduki tempat yang ke-8, Fat. Itu dia. Okey, baik. Kita juga nak tinjau untuk terkini tentang COVID-19 dan nampaknya ada sedikit peningkatan dari segi jumlah kesnya. 10,052 kes dilaporkan semalam untuk 13 April, menjadikan jumlah kita dalam kumulatif keseluruhannya ialah 4.352 juta. Dan yang pasti juga walaupun anda, kita semua sudah pun lengkap vaksinasi, perlu sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan walaupun ada pelbagai kelonggaran yang diberikan. Okey, selain kita juga kena pandai-pandai untuk tingkatkan imuniti badan. Dan itulah cabaran kita Ramadan ni ialah untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Sebab ramai yang kita nak bermunajat semua, kena rancang dan cari peluang untuk tidur sekejap. Mungkin kerana Allah untuk kita mantapkan lagi kesihatan dan stamina. Okey, itu tentang COVID-19 dapat kita berikan untuk anda. Okey, seterusnya. Ini kisah di Sri Lanka di mana kerajaan semalam memberi isyarat bahawa Sri Lanka muflis mengumumkan penggantungan sementara pembayaran balik semua hutang luar negara setakat semalam. Itu dia. Dalam kali ini menamatkan rekod cemerlang Sri Lanka dalam membayar obligasi hutang luar negaranya sejak kemerdekaan. Tetapi kegagalan yang dirundingkan ataupun dengan lembut ini dilihat sebagai lebih dihormati berbanding kegagalan keras yang membawa bencana. Dan kita pun sedia arif kalau kita membaca tentang Sri Lanka ini, macam mana hutang mereka dengan negara China, pembinaan lapangan terbang dan sebagainya, memberikan implikasi selepas seorang demi seorang menterinya meletak jawatan dan akhirnya Sri Lanka diisytihar
Muflis. Baik, itu di Sri Lanka. Namun kita nak kembali semula ke negara kita melihatkan suasana cuaca ketika ini. Kalau kita saksikan sebenarnya kalau diikutkan beberapa hari ini berlaku suasana hujan di beberapa buah negeri. Kalau kita lihat di Selangor sendiri, hujan di 1-2 tempat pada waktu pagi ini disertai dengan ribut petir juga. Itu di Selangor. Okey. Tak ke mana kita? Kalau di Pahang mungkin? Pahang. Ada siapa di Pahang tu? Kalau di Pahang sebab baru-baru ini berlakunya banjir kilat kan. Jadi kalau kita lihat keadaan masih juga sama walaupun paginya tiada hujan tetapi dijangka ada ribut petir di 1-2 tempat. Baik. Kita terus nak ke Sabah dan Sarawak. Sabah. Okey. Sabah. Rina orang Sabah ya? Saya orang Malaysia. Di mana-mana saja pun boleh Fatri. Okey, ini satu hujan di 1-2 tempat juga ada kawasan yang akan mengalami ribut petir. Kebanyakan tempat sebenarnya akan mengalami hujan dan juga ribut petir. Jadi peringatan juga kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan ini untuk sentiasa berhati-hati hendaknya. Sebut Sabah teringat saya semalam membaca intisari untuk waktu imsak kan. Ya. Mereka imsak 4 lebih ya. Kau puasa pukul 6. Awal. Tapi 6 mereka pun dah gelap sebenarnya. Dia teringin juga nak rasai macam mana ya. Kita kena berawal dalam kehidupan. Okey, untuk anda yang berjuang di mana jua anda berada di Perlis Sabah ke Sabah, semoga dapat informasi lengkap melalui MHI. Hari ini kita banyak nak tiupkan inspirasi untuk anda. Ini kisah yang kami nak bawakan pemuda bernama Hijaz ini. Bagaimana semangat kentalnya yang kita lihat keadaan fizikalnya ini serba tidak sempurna tetapi cukup besar hatinya berniaga di Bazar Ramadan. Kita saksikan. Baru berusia 23 tahun. Muda lagi. Ya, kisah Hijaz ni sejak kecil diuji sebegitu, namun dia memiliki kekuatan yang amat luar biasa dan tular juga macam mana aksinya menggoreng cucur peniram ni. Dan kita tak bersama dah. Ini dia kita bawakan langsung untuk anda di MHI. Nama diberi Muhammad Hijaz Syafi'i, merupakan peniaga kuih peniram. Okey. Terima kasih datang ke MHI. Okey, kita nak bercerita tentang semangat Hijaz sendiri. Tapi sebelum tu nak tahu juga, dah berapa lama Hijaz berniaga ni? Bagi saya kalau tolong bantu family tu dah 4 tahun. So kuih peniram ni mak buat dah lama dah sebenarnya. So saya je lah baru tolong mak dalam 4 tahun. Sebelum ni buat apa? Sebelum niaga, saya main sukan dulu. Okey. Sukan ya? Jadi masuk sukan apa? Bola sepak? Tak, saya olahraga. Olahraga? Lari? Lari. Itu dia. Baik, kalau mungkin ramai yang ingin tahu ketika membesar dalam keadaan yang tanpa tangan, macam mana pada peringkat awal Hijaz berdepan dengan situasi? Dia datang ke sekolah ke atau ke mana-mana, mungkin orang pandang, orang tanya. Jadi dah mungkin lari dengan itu semua ya. Jadi macam mana mencipta keyakinan dan tidak peduli apa yang orang lihat dan kata untuk Hijaz? Itu sebenarnya dia dari sokongan kedua ibu bapa saya lah. So saya walau macam mana pun kena hadap jugalah. Apa ya, ada tak dugaan yang anda rasa paling perit setakat ini ataupun dugaan yang mencabar? Paling perit sekali setakat ni tak ada lagi lah bagi saya. Semua saya lalui sama je. Kawan-kawan semua suportif ya? Baik. Alhamdulillah semua okey. Suportif. Baik, sekarang kita juga nak tengok macam mana aksi gorengan itu dibuat. Jadi mungkin dah terbiasa kot tengok ibu buat macam mana. Anda cabar diri untuk buat ya? Kita juga nak dapatkan pandangan daripada Hijaz sendirilah. Kadang-kadang kan kerana kita ini tidak sempurna dan sentiasa akan ada mata-mata yang memandang. Dan bila pertama kali berniaga di Bazar Ramadan ataupun di pasar malam, bila ada yang memerhati tu, adakah Hijaz berasa selesa ataupun tak peduli, tak kisah sebenarnya, ataupun
ada juga terasa di hati, alamak ada orang pandang, membuatkan Hijaz rasa sentiasa diperhati. Bagaimana? Saya mula-mula je lah rasa macam malu. So lama kelamaan tu dah biasa dah. Dah jadi macam hari kebiasaan kan. Berniaga setiap hari. So tak ada apa-apa je lah. Okey. Maksudnya anda ni kalau di lapangan olahraga memang lari laju ya? Ada impian untuk mewakili apa-apa ke? Setakat ni ada juga sebenarnya. So tapi saya lebih fokuskan perniagaan family saya lah. Okey, itu dia. Jadi apa yang anda dapat, ilmu apa yang anda dapat sepanjang berniaga 4-5 tahun ni? 4-5 tahun ni perniagaan, banyak jugalah saya belajar dalam bisnes online, cara nak kawal kewangan tu, perniagaan macam mana. Itulah. Sebab kalau kita lihat kan, bila individu yang dilahirkan tidak mempunyai tangan ini, ramai mungkin yang tertanya-tanya. Sebab Hijaz menggoreng kuih peneram kan, bagaimana caranya dengan tidak ada tangan? Cara untuk Hijaz nak goreng itu bukan mudah sebenarnya dengan kuali yang besar, tenaga api yang panas, tenaga tu. Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya bahagian saya gunakan lidi. So saya kepit bahagian kali dan angkat saja. Okey. So yang bahagian tekak-tekak pun semua tu adik saya yang buat. Macam mana nak mengawal kualiti yang hasil peneram yang dijual ni? Macam mana? Supaya orang, okey, ini kualitinya terjamin terbaik sentiasa. Sebab kan persaingan sengit kan? Macam mana nak pastikan peneram Hijaz ni betul-betul mendapat sambutan dan orang ulang beli? Bagi saya, kena tengok dia punya, kena buat betul-betul lah. Resepi, dia punya cara masak dia kena betul. Cara gorengannya pun kena pastikan betul-betul elok lah kan? Betul elok. Sebab kalau tengok ni nasib baik bulan puasa. Pernah buat ke? Saya tak pernah buat, pernah makan lah. Ini antara salah satu kuih kegemaran juga. Tapi kan mungkin Hijaz sendiri bila dah ada pengalaman untuk menggoreng kan, ada teknik yang betul dan sebagainya. Rasa mudah tak? Ataupun sekarang ni dah 4 tahun berniaga. Dah orang kata kira terror lah. Nak goreng tu dah jadi perkara yang orang kata biasa, dah jadi rutin. Dia mula-mula susah lah. Tapi lama-kelamaan dah boleh makin laju. Nak angkat, nak kali semua. Itu dia. Kita tengok bagaimana mungkin ada alat khas yang diberikan oleh Hijaz untuk menggoreng. Dalam sehari berapa banyak, Hijaz? Sehari kalau tepung tu dalam 30 kilo. 30 kilo? 30 kilo? Banyak tu. Habis? Habis. Alhamdulillah, rezeki. Itu dia. Jadi ini memang sesuai lah kita buat. Sebab dia kan tahan lama kan? Dia tahan lama. Jadi boleh buat hadiah dan juga dia boleh dinikmati oleh pelbagai kaum. Okay. Tapi kalau sebekas ni, selalunya kebiasaannya berapa? Kalau sebekas ni saya jual dalam RM10. RM10. Wah. Okay. Jadi berapa jam di lapangan berniaga dalam sehari tu? Dia dalam 5 jam juga lah. 4-5 jam. Kami difahamkan juga Hijaz ni meletakkan Sukur Ibrahim sebagai idola kan. Jadi bagaimana sebenarnya melihatkan kekuatan Sukur menjadikan awak juga bersemangat. Sekarang ni apa harapan awak untuk mereka yang mungkin sama nasib, yang tak ada semangat ataupun kekuatan diri seperti Hijaz sendiri? Apa nasihat yang boleh diberikan? Nasihat saya kena usaha lebih lah. Kalau orang kata apa pun kena hadap je. Peduli dia apa yang orang kata kat kita. Baik. Ada planning nak ada buka bisnes sendiri? Apa bisnes impian, Hijaz? Impian saya nak buka kedai makan ataupun buka kafe. Memang minat bidang makanan ya? Okey. Kami doakan yang terbaik untuk Hijaz terus mewangi dengan pelbagai usaha dilakukan untuk pendapatan, untuk rezeki. Dan moga sebab ni ada menjadi CEO, dapat menggajikan orang macam di mana Sukur Ibrahim melakukannya. Terima kasih Hijaz bersama kami di Malaysia hari ini. Hari ini berniaga? Berniaga. Okey, kita doakan yang terbaik juga untuk perniagaan Hijaz dan keluarganya. 30 kilo 30 kilo banyak tu. Terjual. Okey, rezeki untuk Hijaz dan keluarga. Nanti kita nak juga tinjau, lepas ni kita nak stres kejap. Banyak lagi perbincangan kita menyusul dalam MH selepas ini. Tapi kalau diikutkan 16 April ini bakal diraikan Hari Suara Sedunia. Hari Suara Sedunia. Sebab kita tahu ini adalah aspek yang penting untuk berkomunikasi. Ramai juga yang menggunakan suara sebagai satu kerjaya mereka.
pencariannya. Menghargainya. Ada yang menyanyi, ada yang mungkin mengacara, nyampai radio. ada juga yang apa lagi buat suara macam-macam lah. Guru pun. Guru pun suara. Jadi dengan suara ini kita dapat memberikan getaran yang bermakna dalam kehidupan. Kami nak kongsikan bingkisan ini. Sama-sama kita saksikan. Suara adalah instrumen penting dalam komunikasi yang efektif dan sihat. Penghasilan suara diaplikasikan hampir dalam semua bidang seperti pertuturan, perubatan, psikologi dan seni muzik. Istimewa bagi mengangkat perayaan fenomena suara, World Voice Day atau Hari Suara Sedunia disambut pada 16 April setiap tahun. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM turut tidak melepaskan peluang meraihkan sambutan dengan tema Lift Your Voice. Menerusi kerjasama bersama artis tersohor negara, Datuk Syafina Selamat, UKM telah menjalankan program karaoke peti suara. Aktiviti luar biasa ini bertujuan mendidik masyarakat tentang struktur dan pergerakan peti suara semasa bercakap dan menyanyi pelbagai nada lagu. Kita boleh nampak bagaimana fungsi vocal folds itu ataupun pita suara di dalam peti suara berfungsi, bertugas ya untuk menghasilkan bunyi. Audience ya, penonton boleh nampak dan fahami bahawa kalau kita tidak menjaga dengan betul, ia akan boleh menyebabkan masalah kepada suara. Karaoke peti suara turut disertai 4 lagi artis tanah air iaitu Misha Omar, Idayu, Hel Husaini dan Rico daripada kumpulan SOG. Setiap penyanyi akan menyanyikan sebuah lagu dan perlu melalui proses endoskopi atau memasukkan tiub ke dalam rongga hidung. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat menyaksikan sendiri pergerakan peti suara ketika lagu dinyanyikan selain mengetahui nilai fungsi dan struktur peti suara yang digunakan oleh pakar laryngologi. Bagi penyanyi Idayu, aktiviti tersebut memberi keterujaan kerana ini merupakan kali pertama dirinya melalui proses endoskopi. Sebut nama dulu. Hai, saya Idayu. Walaupun saya nak jadi lagu, apa cikgu tadi? Ganti diriku. Ganti diriku. Tolong ganti hidup saya sekarang. Tak dinafikanlah. Mula-mula tu memang takut sebab kita tak pernah nak masukkan apa orang kata nak masuk kamera kat hidung semua kan. So macam sedikit nervous. Perasaan saya memang saya teruja sebab sepanjang 37 tahun ini pertama kali saya jalankan proses ni. Teruja juga tengok vocal cord kita rupa bentuk macam tu kan. Selama ni duduk menyanyi kan tak pernah tengok kan. So agak excited. Tapi dalam masa yang sama saya sedikit risau sebab saya diberitahu ada masalah sikitlah di vocal cord saya. Bukan hanya tertumpu kepada artis tanah air, UKM turut menyediakan aktiviti webinar khas untuk orang ramai. Dengan topik Nak Suara Bak Bulu Perindu, perkongsian bersama Datuk Syafina Selamat dan Profesor Dr. Marina Mat Baki, pakar laryngologi UKM, pastinya memberi pendedahan tentang teknik penghasilan dan penjagaan suara dari sudut nyanyian. Bakal berlangsung pada Jumaat 15 April 2022. Webinar selama 2 jam ini turut memberi pendedahan kepada masyarakat, tanda masalah suara serta bantuan untuk mengatasi masalah tersebut. Aktiviti-aktiviti seperti ini banyak memberi manfaat serta dapat mendidik individu untuk menggunakan suara yang berkualiti sebagai identiti diri. Aku ketawa, terasa aku tak tentu arah. Sejak akhir-akhir ini, kes kemalangan semakin kerap berlaku, sama ada kemalangan kecil mahupun yang membabitkan kehilangan nyawa. Sedar ataupun tidak,
Situasi ini agak berbeza ketika negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP disebabkan pandemik COVID-19 pada Mac 2020 apabila jalan raya menjadi lengang. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, kadar kes kemalangan juga menurun sebanyak 70%, iaitu sebelum pelaksanaan PKP secara purata sebanyak 1,500 kes sehari berbanding ketika PKP hanya 370 kes sahaja. Apabila negara mengumumkan fasa peralihan endemik, pertambahan kenderaan di jalan raya juga ketara kerana orang ramai sudah mula keluar untuk menjalani kehidupan seharian. Secara tidak langsung, kes kemalangan turut meningkat. Berdasarkan satu laporan kajian daripada sebuah syarikat insuran antarabangsa, sebanyak 48 negara dianalisis dan Malaysia disenaraikan di tempat ke-8 sebagai negara yang paling stres untuk memandu di dunia dengan skor sebanyak 72. Pengumuman ini dilakukan dengan mengambil kira faktor seperti kualiti jalan raya, tahap kesesakan, bilangan kamera kelajuan serta kemalangan maut yang dicatatkan. Pada pandangan awam, apakah punca yang menyebabkan stres ketika memandu? Orang awam yang jarang menggunakan pengangkutan awam yang telah dilaksanakan. Memandangkan sekarang ni pengangkutan awam pun telah banyak disediakan. Jadi bila kurang yang gunakan pengangkutan itu yang menjadi kesesakan lalu lintas di kawasan Kuala Lumpur. Kualiti jalan raya kita pun yang sepatutnya boleh lebih baik daripada sekarang lah. For example like Thailand, kan diorang buat sistem yang jauh lebih baik daripada kita lah. Jadi saya tak melihat kenapa Malaysia tak boleh buat lebih baik daripada Thailand sebenarnya kan. Selalu ada orang tak apa pak dia jam tu jalan raya lah. Justru 2 lane, dia sudah pak 1 lane saja boleh jalan, susah pun. Sebab ni saya rasa lagi satu benda ialah selalu ada aksiden kan. Semua orang tengok. Even tu lalu tepi jalan dia pun tengok. So dua-dua pun jam. So sometimes macam ni lah. Selalu ada benda-benda case accident lah. Laporan ringkas dan juga pandangan daripada penonton kita tentang situasi stres, adakah ianya juga disebabkan berlakunya kemalangan? Itu dia. Sebab itu ada yang DM katanya memang dia diserang macam anxiety, depression kerana ulang-alik setiap hari dalam jarak yang jauh dan bayangkan memandu keletihan semua. Dan kita nak berbincang hal ini dalam pelbagai perspektif bersama dengan Datuk Dr. Khairil Anwar Abu Kasim, Ketua Pengarah Institut Pendidikan Keselamatan Raya Malaysia. Terima kasih. Apa Datuk? Baik, alhamdulillah. Dan pastinya bila kita melihatkan laporan tadi dan juga pandangan daripada luar sana, memang kita tahu keadaan di negara kita apabila berada di jalan raya, kadang-kadang seseorang itu boleh berubah karakternya kerana situasi jalan yang sesak dan sebagainya memungkinkan kita ini tiba-tiba yang tadi elok sahaja karakternya Datuk, tiba-tiba boleh bertukar menjadi seorang yang amarah. Tapi benarkah sebenarnya stres ini menjadi punca kepada kemalangan, Datuk? Terima kasih. Terima kasih atas peluang yang diberikan ni. Kalau kita tengok tadi daripada data confuse.com tu, kita dapat nombor 8 lah, nombor ong lah kata kan, yang stres. Tapi kita perlu tahu yang penyelidikan ini tidak berdasarkan driver lah. Dia tidak probe drivers. Jadi dia ambil data dan dia ranking lah. Tapi kami di MyROS kita dah buat kajian berdasarkan kalau kita tengok kajian pasal stres ni dia starting 1980s by Gillian dan bawa ke The Matthews 1997 dia ada 5 perkara. Dalam 5 perkara tu ada aggression, dislike of driving, hazard monitoring, proneness to fatigue and thrill seeking. Nama-nama ni agak orang kata besar sikit, payah sikit nak faham secara direct lah. Tapi dalam kita perbualan hari ini, saya nak data menunjukkan bahawa orang Malaysia yang paling tak suka ialah hazard monitoring. Dislike, dia stres tu kerana hazard. Maklumlah negara yang kita punya model ni pun 50-50 motorcycle, 50-50 kereta kan. Jadi menyebabkan orang kata stres itu bertambah dan itulah perkara yang paling stres lah kalau mengikut kajian di Malaysia. Tapi adakah stres membawa kepada
kemalangan, itu kemungkinannya agak besar. Cuma yalah, kalau dia kata secara singkatnya lah, stres tak stres pakailah tali pinggang. Keselamatan. Itu dari segi pertahanannya lah. Jaringan jalan raya kita ni antara yang terbaik ya. Namun faktor tadi ada disebutkan bahawa kita mungkin kerana kualiti, apa lagi yang tidak ada yang menyumbang kepada stres. Ya. Kita contohnya tadi pun dalam perjalanan ke MHI, biasanya half an hour, taking 1 hour, sejam misalnya. Itu pun boleh menyebabkan orang kata prone to fatigue. Kita dalam tajuk besar dia, maknanya kita terpaksa masuk dalam jam itulah. Itu pun menyebabkan stres juga. Dan pelbagai-pelbagai perkara lagi lah. Itu yang akhirnya nanti boleh menyebabkan tekanan yang tinggi dan akhirnya berlakunya kemalangan itu pasti ada. Cuma itulah bagaimana kita nak mengelakkannya itulah perkara yang betul-betul fokus lah, insyaAllah. Ada pelbagai insiden yang berlaku di jalan raya, kadang-kadang itu menjadi tular dengan keadaan pemandu-pemandu yang hilang sabar, suka melakukan provokasi. Betul. Dan untuk berbincang berkenaan ini, kita nak bersama juga secara atas talian bersama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MHI. Ya. Baik Tuan, ini kita menyentuh tentang stres memandu punca kemalangan. Kalau daripada pandangan pihak Tuan sendiri, bagaimana melihatkan rakyat Malaysia ini yang berada tertekan di jalan raya? Okey, begini. Kalau kita nak melihat unsur tekanan di jalan raya ni, saya rasa dapatan kita, kalau kita melihat PKP yang berlaku tu, kita tengok bahawa dengan menurunnya aliran kenderaan yang sebelum PKP-nya hampir 4.6 juta sehari. So apabila PKP dilaksanakan, dia menurun ke paras 200,000, menyebabkan penurunan kadar kemalangan yang cukup drastik. Kita tengok masa PKP satu hanya 58 kematian saja dilaporkan. Tetapi hari ini selepas fasa demi fasa yang dibuat, dalam contoh PPN ini, pemulihan negara ni, dah hampir 195 orang mati dalam tempoh 12 hari. So adakah pemandu Malaysia ni stres sebenarnya? Okey, ada juga saya tengok dapatan yang mengatakan bahawa punca kepada stres itu ialah sekatan jalan raya. Saya nak membetulkan persepsi dalam kalangan masyarakat pengguna jalan raya bahawa sekatan jalan raya yang dibuat itu bukanlah penyumbang kepada stres sebenarnya. JSPT ataupun PDRM, dia mempunyai objektif tertentu dalam melaksanakan sekatan jalan raya. So hari ini, sekatan jalan raya saya rasa telah berada di tahap yang minima. Masa PKP hari itu, sebanyak 836 sekatan jalan raya seluruh Malaysia. Barangkali kajian yang dibuat semasa PKP digeneratkan hari ini menggambarkan bahawa stresnya pemandu di Malaysia. Tapi hari ini, sekatan jalan raya tidaklah sebanyak 836. Hanyalah beberapa daerah mengikut keperluan yang diadakan di peringkat kontijen daerah dan juga peringkat di lebuh raya kita. Itu dia. Jadi terasa kita banyak peningkatan juga kerana mungkin ada kemantapan dari segi sekolah pemanduan ataupun pelbagai program yang dilaksanakan ya. Kempen yang terancang nampaknya menampakkan sinar jugalah selepas kita menuju ke era pandemik ini. Endemik ini mungkin ada penambahbaikan yang dapat kita lihat dalam masa yang terdekat. Tuan, macam mana? Okey. Dapatan kita 90% kemalangan berpunca dari sifat manusia, sikap manusia. Maknanya kalau kita membetulkan persepsi kepada diri kita, kata orang kampung saya, kelestarian pemandu ikut kebudayaan. Kalau kita mengamalkan konsep ini, saya rasa kita mampu menyelamatkan nyawa. Kerana apa? 90% disumbangkan oleh manusia. Hanya 7% faktor persekitaran. Jalan, kawalan akses, sistem trafik dan sebagainya. 3% kepada faktor kenderaan. Kalau kita dapat mengawal 90% ini, sebenarnya ia mampu pengurusan stres dalam kalangan masyarakat pengguna jalan raya. Ini yang kita nak ni, nak atasi ini. Kalau kita lihat dalam terbaru ni, cuti panjang semasa sambutan Aidilfitri, hampir 4.7 juta aliran kenderaan yang akan berada di lebuh raya. Itulah dia. Ini juga langsung akan menimbulkan dan
penyebab stres. Kalau tidak dirancang dengan betul dan, untuk pergerakan semasa musim perayaan ini. Dan saya masih tengok dulu pengalaman dari Kuala Lumpur ke Kedah. 12 jam ya. Wow. Ditambah sebab tiba-tiba ada kenderaan yang kemanangan melintang pula dan ini menyumbang kepada stres yang melampau lah. Itu sesuatu yang berlaku. Baik, Datuk mungkin dapat biasa Fitri 12 jam. Okey. Datuk mungkin dapat nak kongsikan, mungkin ada pelbagai kajian penyelidikan yang dibuat oleh pihak MARA sendiri untuk memberitahu kepada masyarakat ini dapatan yang dapat membantu mereka untuk lebih sebagai pengguna yang bertanggungjawab di jalan raya, Datuk. Terima kasih. Yang pertamanya, kalau kita nak mengelakkan tekanan ni kan bukan perkara yang senang nak dibuat begitulah ya. Cuma ada beberapa perkara yang kita boleh cuba elakkan lah ya. Kalau kita datang kerja itu dengan keadaan jam, menyebabkan stres dan sebagainya, kita boleh guna angkutan awam misalnya. Kita elakkanlah. Dan seperti yang saya cakap awal tadi, sekurang-kurangnya bersamalah kita memakai tali pinggang keselamatan tu kalau kita driving lah, dan kalau kita riding kita pakai helmet. Sebab keselamatan jalan raya ni memanglah nampak complicated macam-macam, tapi dua benda ni kita buat sekurang-kurangnya dia menyebabkan kematian tu kurang ya. Seperti mana rakan saya Dr. Bakri, Tuan Dr. Bakri cakap tadi, kemalangan tahun 2020 tu turun 25%. 25% daripada 6,000 lebih kepada 4,000 oleh kerana PKP lah. Namun bila semua dah keluar di jalan raya dan yang keluar tu pun dah lama tak keluar, fahamlah ya. Dengan kenderaan dari sisi kenderaannya belum tentu boleh jalanan di jalan raya dari segi maintenance dan sebagainya. Itu juga satu faktor yang kita boleh lakukan sendiri. Salah satunya ialah proneness to fatigue tadi, menyebabkan kita rasa resah. Kalau anak-anak kat belakang melompat-lompat misalnya, which is sebenarnya kita patut ikat mereka ataupun orang kata pakai tali pinggang keselamatan. Dan sekarang ni alhamdulillah kerajaan pun dah bagi subsidi ya pada mereka yang nak beli kerusi keselamatan kanak-kanak. Jadi kalau kita dari awal kita dapat orang kata ikat ataupun pakai tali pinggang ni kepada anak-anak kita, insya-Allah dah besar-besar nanti semua dah pakai. Memanglah stres itu akan datang dan pergi. Namun kesediaan kita menghadapi situasi semasa pelanggaran misalnya dapat mengurangkan kematian di jalan raya, insya-Allah. Dan pastinya kita melihat bahawa apa yang lebih besar sebenarnya dari segi sikap dan juga tabiat pemanduan itu sendiri ya Datuk. Dan bagaimana sebenarnya kalau nak diikutkan dalam, orang kata takut nanti ada pula festive stress, stres perayaan nak berdepan ni, seperti kata Tuan tadi, sudah tentu ini kesempatan yang akan diambil oleh semua untuk pulang ke kampung dalam beraya nanti. Bagaimana mungkin boleh kita berikan dari segi nak mengurangkan stres mereka ini berdepan dengan waktu untuk balik kampung nanti? Baik, terima kasih. Saya rasa kalau dijawab secara very technicalnya, pada masa perayaan kali ini, raya saya rasa hari Selasa macam tu, pengurusan masa untuk bergerak tu sangat pentinglah. Maksudnya ikutlah yang diberitahu oleh highway misalnya, pukul berapa nak bergerak, orang balik ke berapa, supaya kesesakan tu dapat dikurangkan. Namun pasti sesak juga. Tapi sekurang-kurangnya tidaklah seteruk ya, berapa jam tadi Fikri cakap 12 jam tu, sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan sikit. Dan pemandu-pemandu ini pun pastikan kita dapat berehat ya. Kalau orang kata dah lama sangat tu, eloklah kita berehat dahulu. Janganlah layan sambil bawa kereta juga, nak laju juga, nak tidur. Itu yang menyebabkan kemalangan. Bila kemalangan nanti akan jam ya, orang kiri kanan tengok dan macam-macam lagi. Menambahkan lagi stres. Bila mana sekarang ni banyak teknologi untuk membantu ya, di dashcam semua untuk mempertingkat lagi kesiapsiagaan pemandu ketika berada jalan raya. Betul. Boleh, cuma dia menjadi akhir lah nanti ya. Kita dah ada video dan kita tengok lah. Mungkin hilang stres tengok video. Baik, Tuan, di akhir perbincangan ini pastinya Tuan juga ada pesanan untuk rakyat Malaysia sendiri. Kita tidak mahu menjadi seorang yang tertekan berada di jalan raya. Tuan, silakan. Terima kasih. Okey, begini, kalau saya katakan bahawa kelestarian pemandu mengikut kebudayaan, itu hashtag yang saya pakai, dan dalam konteks ini saya nak menyeru dan menggalakkan penguatkuasaan kendiri yang lebih tegas kepada pemandu di Malaysia. Bagaimana nak mengamalkan penguatkuasaan kendiri? Pertama, kena lebih bersabar, kena lebih bertimbang rasa dan lebih bertanggungjawab
semasa kita berada di jalan raya. So di pihak PDRM kita akan melaksanakan op selamat bermula 28 hari bulan ini dan kita akan menentukan bahawa pengguna yang tegar kita akan ambil tindakan mengikut peraturan undang-undang. Dan bagi pengguna yang berhemah kita boleh meneruskan pemanduan dengan berhemah dan selamat sampai ke destinasi. Ini harapan besar Polis Diraja Malaysia dan JSPT amnya. So, rancang perjalanan kali ini, seperti yang saya sebutkan tadi, hampir 4.7 juta dan ini jangkaan kita. Tapi Fitri, kalau kita tengok pada sambutan Hari Raya Cina yang lepas, kita menjangkakan 4.6 juta, aliran meningkat ke paras 4.9 juta. Itu yang 12 jam tu. Luar biasa. Itu dia sebab macam-macam lepas geram kan. Ini adalah raya pertama dalam situasi yang berbeza lepas 2 tahun kita tak dapat. Baik, terima kasih kepada Superintendent. Saya tengok lagi satu. Hashtag promosi pun meriah raya. Maknanya ramainya orang yang akan balik berhari raya. Itulah Tuan. Apapun, terima kasih Tuan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman, juga bersama kita Datuk Dr. Hairil Anwar Abu Kasim, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. InsyaAllah moga satu hari nanti kita dapat dokumentasikan sebuah lagi pencapaian kita di Jalan Raya Ding. Saya teringat satu love, tahu tak love? Look, observe, visualize and estimate sebelum memandu. Dan bak kata Tuan tadi, bertanggungjawab, bersabar dan bertimbang rasa ketika berada di jalan raya. Satu lagi paling penting, sabar. Sabar. Okey, nanti kita lagi nak berbincang termasuk untuk menambahkan keimanan di jiwa, program infak untuk Ramadan ini di MHI selepas ini. Terima kasih Tuan. Kembali di MHI, kita nak bicara tentang kempen infak Ramadan di bumi bumi Syria yang entah bila akan kembali damai. Dah 11 tahun berjuang untuk kedamaian, tapi kita tetap memberi untuk kasih sayang sama insan. Sedang bersama dengan Cik Muhammad Yusrizal Yusham, Eksekutif Projek Peduli Insan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan dulu belajar di Syria. Alhamdulillah sempat. Alhamdulillah. Jadi cinta pada bumi Syam itu. Subhanallah. Tak tahu macam mana nak gambarkan cinta dan rindunya dengan saya teringin nak bumi sampai. Anbiya tu. Masya-Allah. Baik, kita bicara tentang inisiatif kempen yang dijalankan oleh Peduli Insan semasa Ramadan. Apa yang digerakkan untuk membantu? Alhamdulillah, sebenarnya semenjak daripada 1 Mac yang lalu, kami di Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah melancarkan satu kempen yang kita namakan sebagai kempen infak Ramadan Syariah. Yang mana kami berusaha untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin supaya kita dapat sampaikan bantuan berterusan sepanjang Ramadan kepada pelarian-pelarian Syariah, dan yang mana kempen ini kita jalankan mengikut keperluan mendesak bagi mereka itu. Baik, mengapa Syria kali ini dipilih sebagai negara utama untuk menyalurkan infak dan bantuan? Baik, seperti mana yang kita semua sudah maklum, dari 2011 sampai kini 2022, sudah 11 tahun Syria bergolak dan berhadapan dengan krisis kemanusiaan yang cukup dahsyat. Sehingga kan PBB menganggap bahawa ia boleh jadi satu krisis yang terbesar dalam abad ini. Jutaan menjadi pelarian di negara sendiri dan juga di negara luar. Dan yang mana kehidupan mereka yang sempit dan hidup serba dhaif ini, dan ditambah pula dengan peluang pekerjaan yang tidak ada, yang sangat-sangat terhad. Kalau boleh saya sebutkan di Lubnan dan juga kem pelarian Syria di dalam Syria, hanya 30% daripada mereka itu yang ada peluang pekerjaan. Dan dalam 30% itu pula hanya sebahagian yang berpeluang untuk kerja sepanjang tahun. Bermakna sebahagian lagi kerja bermusim, ada kerja kadang-kadang, tak ada kerja kadang-kadang. Dan walaupun mereka bekerja, tapi gaji yang sangat minima. Bayangkan, satu bulan bekerja $15 satu bulan, $18 satu bulan, $20 satu bulan. Maka sebab itu, kita mensasarkan pelarian Syariah untuk kita sampaikan bantuan khasnya pada bulan Ramadan tahun ini, insyaAllah. Baik. Jadi mungkin bakal penyumbang tertanya, apa bentuk bantuan yang bakal disampaikan kepada pelarian ini? Bantuan yang kita berikan kepada mereka utamanya kita berikan dalam bentuk makanan iftar dan juga sahur, dan juga kotak makanan yang mengandungi makanan asas untuk mereka masak sendiri. Dan alhamdulillah, juadah iftar dan juga sahur ini kita telah masak di dapur Peduli Insan.
yang mana kami mampu menghasilkan 15,000 juadah setiap hari sepanjang Ramadan. Alhamdulillah. Dan ini adalah hasil sumbangan daripada orang ramai dan kita hanya menyampaikan amanah untuk disampaikan kepada mereka. Alhamdulillah. Banding tahun lepas mungkin ada pertambahan jumlah keluarga yang dibantu untuk misi kali ini. Sebenarnya pada tahun ini kami sasarkan setiap hari 15,000 juadah kepada pelarian syariah setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Dan kami mengharapkan sebenarnya bantuan dan sokongan orang ramai supaya dana ini dapat dikumpulkan. Dan kalau seandainya dana ini dapat dikumpulkan, bermakna kita akan dapat membantu sekitar kira-kira 450,000 keluarga sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Ini yang kita sasarkan. Jadi kita juga mengharapkan supaya ini tanda kita betul-betul berukhuwah dengan mereka, sahabat sesama Islam. Jadi pengalaman Tuan Sri, apa mungkin masa depan yang dapat dijangkakan? Bantuan berterusan, mungkin mereka juga ingin berkembang maju ya, makan-makan tapi juga mahukan ilmu pendidikan, mungkin itu juga akan diselitkan sekali akan datang. Betul, ini sebenarnya yang kita bimbangkan apabila mereka bergolak sudah hampir 11 tahun, soal makanan mereka, soal pendidikan juga yang kita bimbangkan. Cuba kita bayangkan akan datang generasi anak-anak ini membesar tanpa pendidikan. Walaupun kalau satu hari nanti negara mereka aman, tapi generasi yang hidup pada zaman itu tak ada pendidikan. Subhanallah, ini yang kita bimbangkan. Tetapi dalam apa jua keadaan pun yang paling penting adalah soal kehidupan mereka perlu diteruskan. Maka sebab itu kami sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan tahun ini kita cuba nak supaya kempen infak Ramadan Syariah pada tahun ini berjaya. Dan di antara makanan-makanan yang kita berikan juga, insya-Allah mudah-mudahan makanan yang kita berikan dapat menghilangkan rasa sedih mereka sepanjang tahun mereka makan ala kadar tu, insya-Allah. Sebab di sana ada pelbagai musim kan? Setiap musim itu cabaran. Ada kalau sejuk pun sampai betul-betul boleh membawa maut juga. Betul. Kalau musim sejuk bawah kadang-kadang boleh sampai negatif 10 dan sebagainya, memang sudah banyak meragut nyawa anak-anak terutamanya. Baik sekali, mungkin dapat Tuan wawarkan macam mana cara untuk membantu kempen infak Ramadan Syariah ini, silakan. Muslimin dan muslimat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sangat mengharapkan sokongan dan juga dukungan daripada orang ramai untuk sama-sama kita menjayakan kempen infak Ramadan Syariah ini. Yang mana tuan-puan boleh menyalurkan sumbangan di CIMB Islamic Bank 800 993 3448 ataupun boleh layari di website kami www.pelinsan.org ataupun boleh terus hubungi kami di talian 0133968840 dan 0177444595. Baik, itu dia sebuah lagi bikisan kempen infak Ramadan untuk Syria, membantu mereka untuk membina kembali kehidupan, rasa dipedulikan dan rasa disayangi sepanjang waktu. Terima kasih tak terhingga untuk Cik Muhammad Rizal Isam, eksekutif projek Peduli Insan yang jiwanya memang ada di bumi Syria, bumi Syam dan Mekah. Moga kembali sinarnya. Kita terus membantu atas nama kemanusiaan. Moga-moga inilah mungkin siapa tahu nanti berjiran kembali di syurga Allah, insya-Allah. Amin. Nanti Rina juga akan menyambung perbualan dan saya itu kita akan bereksika kembali selepas ini untuk ilmu dan infak jiwa selepas ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Ada pelbagai cara untuk kita meningkatkan ganjaran pahala, terutamanya ini dia kami nak kongsikan kutipan dana kempen Demi Surauku. Sudah pun berada secara atas talian bersama kita Ustaz Said Nur Hisham, pendakwa selebriti juga juru cakapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Rina? Sihat, alhamdulillah. Ustaz sihat? Okey, alhamdulillah. Baik Ustaz, terus kita nak kepada tujuan kita ni menyentuh tentang kutipan dana kempen Demi Surauku. Kalau boleh Ustaz kongsikan kepada kami penonton Malaysia hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya nak ajak para penonton sekalian sama-sama dengan saya sebut alhamdulillah. Kita masih bernafas, kita masih bernyawa pada 12 Ramadan. Moga-moga segala amalan yang kita dah buat, Allah Ta'ala terima. Dan moga-moga bakal amalan kita buat ini, kita dapat lipat gandakan
Dan saya doakan pada semua penonton MHI sekarang, Allah Ta'ala rezekikan Lailatul Qadar insya-Allah. Okey. Jadi kempen Demi Surauku ini satu inisiatif yang digerakkan oleh Yayasan Ikhlas. Apabila suasana kita melihat baru-baru ini, paling ketaranya ketika banjir baru ni, banjir di Selangor, banjir di Pahang, banjir di Pantai Timur, Terengganu, Kelantan. Jadi pihak Yayasan Ikhlas dapat mendapat permintaan ataupun ada banyak pihak-pihak surau-surau, masjid yang Allahu Akbar ditenggelami air. Ada yang rosak kapeknya, ada yang sampai PA sistem, ada yang Al-Quran dan segala kelengkapannya. Jadi pihak tim Yayasan Ikhlas telah turun ke beberapa lokasi dan Alhamdulillah ada yang kita dah baiki, ada yang kita dah tukar kapek dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan kita nak terus gerakkan lagi, nak mengajak masyarakat untuk bersama dalam kempen Demi Surauku ini. Bahkan tim Yayasan Ikhlas juga turun sampai ke Sabah, ke Sarawak. Antara lokasi yang utama kita pergi di Sabah, satu kawasan namanya Long Pasir. Long Pasir ni 6 jam dari kota Kinabalu, dia ke daerah Sipitang 4 jam, kemudian ada 2 jam lebih lagi nak masuk pula ke Long Pasir ini. Naik 4-wheel drive, redah sungai. Kawasan ini dia tak jauh dengan sempadan darat Malaysia dengan Indonesia di Kalimantan lah. Di kawasan Nusantara di Kalimantan, Indonesia. Di sana ada 5% daripada masyarakatnya yang beragama Islam. Ramai yang mu'allaf lah. Alhamdulillah. Cuma keadaan di sana yang agak menyedihkan. Di sana memang tak ada masjid lagi di Long Pasir ni. Masjid tak ada. Masa tim Yayasan Ikhlas pergi sekali dengan wakil Majlis Dakwah Malaysia Cawangan Sabah dan juga Sahibus Samahah Mufti Sabah, bila pergi ke lokasi sana tumpang salat di pos tentera. Pos tentera ni pun muatannya 12 orang je boleh sembahyang. Allahu Akbar. Ya, bayangkan masjid tak ada. Dia orang bulan Ramadan. Tak ada suasana berterawih, apatah lagi nak solat raya. Kalau musim ibadat korban, tak ada satu tempat untuk mereka berkumpul, untuk wujud suasana Muslim itu. Okey. Jadi sekarang Alhamdulillah kita sedang usahakan untuk membina sebuah masjid. Tanah dapat dah dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sabah, Jabat Mufti Sabah, Majlis Dakwah Malaysia Sabah dan Yayasan Ikhlas. Sebab tu kita lancarkan kempen Demi Surauku ini. Termasuklah kita nak bina masjid di Long Pasir ini. Dan target kita perlukan dalam 2.5 juta. Dan kos pembinaan di sini dia jadi tinggi. Sebab barang nak sampai ke lokasi tu, transportation, kedah jalan laluan balak. Jadi kita sangat mengharapkan masyarakat untuk sama-sama kita menyumbang, ambil peluang bulan Ramadan ni. Boleh ambil gambar dulu makcik di skrin TV ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, ini nombor akaun Yayasan Ikhlas dalam kempen Demi Surauku. Boleh snap, boleh ambil gambar ataupun kalau nak pergi ke website pun boleh. www.sedekahsini.com. Di situ ada lagi detail maklumat. www.sedekahsini.com. Ini untuk kita nak kutip dana bagi kempen Surauku ini dan juga pembinaan masjid di Long Pasir, Sabah. Bayangkan kita ambil peluang dalam bulan Ramadan, kita pelbagaikan ibadah kita. Kita berpuasa, kita berterawih, kita bertadarus, kita bersedekah. Sedekah ada banyak bentuk. Ada orang miskin kat kampung kita, ada kita belanja orang berbuka puasa. Sekarang ini kita nak ada saham nun di pedalaman Sabah sana. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton sekalian, masjid di Long Pasir ini suatu hari nanti pasti akan siap. Cuma persoalannya, ada tak duit kita di situ nanti? Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz. Ini dia yang dikatakan kita boleh menambahkan lagi pahala di bulan Ramadan ini dengan menyumbangkan dana bagi kempen Demi Suraku. Mudah-mudahan semuanya dapat dijalankan dengan sempurna mungkin Ustaz. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Cantik baju Rina. Terima kasih Ustaz. Cantik rumah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Emoji pula. Teringat apa ni agak-agak kering. Agak-agak kegemaran Fetria ya. Itulah dia. Hari ini kita banyak meniupkan inspirasi untuk anda tentang macam mana walaupun diuji keterbatasan tetap juga terbang tinggi untuk mencari rezeki. Okey, kita nak kongsikan tentang Okey Beli Ramadan Raya 2022. Ini tentang Okey Beli membawakan anda siri produk seikhlas hati istimewa yang sesuai sebagai pemberian dengan pilihan mencetak nama secara peribadi. Anda boleh dapatkan set hadiah eksklusif dari RM99.90 sahaja. Raikan keriangan Ramadan Raya dengan pemberian penuh makna. Boleh layari www.okbeli.com.my untuk dapatkannya sekarang. Fitri Haya. Itu dia. Hashtag seikhlas hati dan hashtag tiba-tiba Fitri ya. Kita dah sampai ke penghujung siaran sebenarnya. Terima kasih kepada semua penonton Malaysia hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kami hari ini memberi manfaat untuk semua. Jangan stres memandu. Jangan lupa untuk berikan konsep love, look, observe, visualize and estimate. Sebelum anda memandu, moga tenang jiwa dan sampai ke destinasi. InsyaAllah tingkatkan kesabaran anda ketika di jalan raya. Saya Hazrina Kasim. Fitri Yahya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.